Hai semua, apa khabar? Saya berharap anda semua sihat dan selamat di mana jua anda berada. Nama saya Vince dan anda sedang menonton rancangan Mari Bercerita. Hari ini kita akan berbincang tentang dua cerpen yang terdapat dalam buku Changing the Skies yang ditulis berlatar negara Malawi, Afrika Selatan dan Tanzania. Walaupun terdapat 3 cerpen di dalam buku ini, untuk hari ini kita akan hanya mengupas 2 daripadanya, iaitu Leaving dan The Rubbish Dump. Mari kita membaca. Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa syurga, kasih bapa sepanjang masa. Mari kita bermula dengan cerpen Leaving, karya M.G. Vasanji. Cerita ini adalah kisah seorang wanita yang membesarkan 5 anaknya bersendirian di Tanzania setelah kematian suaminya di awal usia. Setelah 2 anak perempuannya berkahwin dan anak lelaki sulung memperoleh kerjaan, ibu tersebut memberi tumpuan kepada kedua-dua anak yang lebih muda. Penulis dan Alu yang bongsu. Yang jelas ialah kasih sayangnya. When father died, she was only 33. It was a hard life, with 5 children and no husband. In the years after his death, several men asked her to marry them, but she always refused to marry again because of us. Children of a first marriage cannot stay with their mother in a second marriage. They are sent to a children's home. Anak perempuan iaitu penulis sedang belajar di sebuah universiti tempatan, manakala Alu pula di tahun terakhir di sekolah. Mari kita lihat halaman 32. By now, I was at university, living there during the week and coming home at weekends. Alu was in the last year at school. He was a clever student, in fact, much cleverer than we knew. Ibu menaruh harapan yang sangat tinggi terhadap penulis dan Alu untuk mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi hingga sanggup menjual kedainya dan berpindah ke Upanga. Bagi ibu, tempat ini lebih tenang dan lebih baik untuk anak-anaknya belajar. Semasa berada di Upanga, Alu bertemu semula bekas guru Encik Datu. Beliau memberi inspirasi kepada Alu untuk melanjutkan pelajarannya di Amerika. Walaupun secara kebiasaan pelajar-pelajar di sekolah Alu melanjutkan pelajaran di universiti tempatan dalam bidang pertanian, Alu tidak berminat dengan perkara tersebut. Alu bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran di dalam bidang perubatan. Jadi dia mula menulis surat kepada universiti di Amerika Syarikat. Dan cuba teka, apa jadi? Dia telah ditawarkan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di Institut Teknologi California. Hebat kan? Then a letter came for Alu from California Institute of Technology, a famous college in America. They offered him a place with scholarship. Namun setelah mendapat perkabaran ini, ibunya tidak membenarkan Alu menerima tawaran itu dan memberi alasan bahawa masalah kewangan. Ini digambarkan melalui kata ibu di muka surat 34. And how are we going to get 3,000 shillings? And what about the plane ticket? Are they going to send you a ticket too? Tetapi, sebab sebenar adalah kerana ibu Alu amat takut akan kehilangan Alu. Dia merasakan bahawa Alu tidak akan pulang lagi ke Tanzania sekiranya dia melanjutkan pelajaran di Amerika. Alasan ini akhirnya terbongkar di muka surat 34. And why do you want to go away so far from us? What kind of son are you? You want to leave me and go away to a foreign place? Won't you miss us? Are we so unimportant to you? If something happens... Selepas mengetahui perkara ini, Alu berasa sangat kecewa dan marah dengan keputusan ibunya. Dia merasakan bahawa ibunya bersikap tidak adil apabila membiarkan Alu membuat semua persiapan ke luar negara tetapi tidak membenarkan pergi. Kesedihan dan kekecewaan Alu ini dapat dibaca di muka surat 36.
Alu was crying. So many kids go and return and nothing happens to them. Why did you let me write to all these places if you didn't want me to go? Why did you let me hope? He was shouting at her, the only time I ever heard him do that. And he was shaking. Setelah mendengar keluhan Alu, ibu akhirnya bersetuju. Penulis buat pertama kalinya melihat ibunya sebagai seorang insan yang hanya memikirkan kesejahteraan anak-anak. There were pictures of mother before father died. They showed her smiling and pretty, wearing beautiful clothes. I never knew her when she was like that. I knew only a worried and smiling face with deep lines getting deeper every year, hair getting thinner, a body getting fatter, a voice no longer soft. Setelah sampai di Amerika, Alu tidak memungkiri janji dan selalu berhubung dengan keluarganya. Itulah dia kisah Alu yang ingin melanjutkan pelajarannya ke luar negara walaupun pada mulanya tidak dibenarkan ibunya kerana risau dia akan hilang hubungan erat dengan anaknya. Tapi sebagai seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang, dia telah membenarkan Alu menyampai impiannya. Pernah tak anda mengalami dilema yang sebegini? Okey. Sekarang kita nak ke cerpen yang kedua dalam novel Changing the Skies. Ni, rasa-rasanya apa pula dilema yang perlu dihadapi oleh watak-watak dalam cerpen ni? The rubbish dump bermakna tapak pelupusan sampah atau tempat pembuangan sampah. Cerita ini bertema perbezaan kelas sosial antara orang Afrika dan orang berkulit putih serta golongan kaya dan miskin. Situasi ini digambarkan oleh penulis di halaman 1. Rubbish is a problem in the rich world. There is too much of it, and people do not know what to do with it. In places like Africa, there is less rubbish because people have less to throw away. Wow. The rubbish dump berlaku di Malawi, Afrika. Dia tentang Joey, seorang kanak-kanak berusia sekitar 10 tahun dan Mazambezi, seorang lelaki tua yang mengumpul sampah dengan kereta sorongnya. Oh, sebelum saya lupa, Mazambezi ni bukan nama sebenarnya. Ia adalah kata nama yang digunakan untuk pengumpul sampah. Kisah The Rubbish Dump ini mengisahkan tentang golongan Malawi yang sangat miskin. Mereka terpaksa mengumpulkan sampah untuk mendapatkan wang dan meneruskan kehidupan. Kemiskinan yang digambarkan di dalam cerpen sangat teruk kerana pada kebiasaannya, masyarakat di sini akan hidup di dalam kelaparan dan kebanyakan mereka akhirnya mati kelaparan. Lihat pada halaman 6. Mazambezi was looking through the rubbish in the wheelbarrow, finding bits of food left from the aeroplane meals. This was his lunch. Makanan leftover dari kapal terbang. Suatu hari, Joey mengikuti Mazambezi ke tempat pembuangan sampah. Di tempat tersebut, Joey telah melanggar sesuatu dan terjatuh. Mazambezi yang melihat keadaan itu cuba membantu Joey, tetapi Joey menolak dan menjerit kepada Mazambezi. Petikan ini terdapat pada halaman 2 dan 3. He saw Mazambezi sitting by the side of the pit, looking down into it. Joey went nearer, and then his foot hit something on the ground and he fell into something soft and horrible. Are you all right? The old man's voice was coming out of the pit, Joey thought. Don't touch me, he shouted angrily. You dirty old Mazambezi. The old man stepped back slowly. Joey got to his feet, turned, and he ran. Wah, agak sombong ya Joey. Walaupun cuba dibantu oleh Mazambezi, dia menjerit dan mencercah lelaki itu dan berlalu pergi. Suatu hari, apabila Joey sedang bermain, Mazambezi tiba-tiba memberikannya sebuah pesawat mainan. Look, Joey, a voice said behind him. I've got a real plane for you. It was Mazambezi. He was holding out a toy plane with Air Rhodesia written on the side. He looked at Joey with his sad brown eyes,
And Joey looked back at him, afraid. He stepped back away from the old man, then stepped forward again, took the toy plane and ran home as fast as he could. Selepas itu, Joey berasa bersalah di atas perlakuannya terhadap Mazambezi. Lalu dia datang menemui Mazambezi untuk mengucapkan terima kasih atas pesawat mainan itu. Kemudian, mereka duduk bersama-sama di tempat pembuangan sampah sambil berbual mengenai lapangan terbang, pesawat, orang putih dan sampah. Setelah berbual lama, mereka memutuskan untuk bertemu lagi pada keesokan harinya. Mereka berdua pergi ke jalan raya. Joey menyedari bahawa hidupnya buat masa ini tidak akan berubah sama seperti kehidupan Mazambezi. Wow, best buku ni kan? Dan kedua-dua ceritanya sangat menarik. Baiklah, okey, kita berehat seketika dan jumpa selepas ini. Bertemu kembali kita dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya, Vince. Apa kata sekarang kita menguji minda anda dengan ejaan? Okey, Abang Vince akan bagi satu perkataan dan kamu cuba mengejanya, okey? Nombor 1, agriculture. Ini bermaksud pertanian. Adakah anda eja begini? Agriculture atau agriculture? Anda semua tahu maksud agriculture? Maksud agriculture dalam bahasa Malaysia adalah pertanian. Dah tahu maksud agriculture? Sekarang beritahu saya macam mana nak eja perkataan ini. Ya, betul, yang ini. Agriculture is the foundation of the national economy. Sekarang mari kita ke perkataan seterusnya, iaitu rustling, berkeroncong. Adakah eja begini atau begini? Wrestling. Contoh ayat. I could hear rustling in the bushes. Alright? Yang seterusnya, pleased. Pleased. Gembira. Adakah begini? Please atau pleased? Sheena was very pleased with her exam results. Seterusnya, ingat tak adik-adik? Okay, fokus ya. Scholarship, beasiswa. Adakah begini? Scholarship atau scholarship? Sebagai contoh, Harry won a scholarship to study at Stanford. Seterusnya, buzz, dengung, bunyi yang bergema. Adakah begini? Buzz atau buzz? The planes buzzed overhead and then we could see the parachutists floating down towards us. The flies buzzed angrily over it all. And in the sky, a big black bird circled, calling loudly. Pit, lubang di dalam tanah. Adakah begini? Pit atau pit? They dug a pit to bury the rubbish. They were nearly at the rubbish pit by now. And Joey remembered his first meeting with Mazambezi in his first visit to the dump. Wheelbarrow, kereta sorong. Adakah begini? Wheelbarrow atau wheelbarrow? The wheelbarrow got stuck in a hollow. Mazambezi pushing his wheelbarrow with the rubbish collected from the airport. Squeak, squeak, bunyi keriut. Adakah begini? Squeak atau squeak? The door opened with a squeak. Rattle, bunyi benda bergetar. Macam ni, rattle atau macam ni. A moment later, the rooftops of the houses began to rattle and the great silver plane went overhead in a terrible roar of engine noise. Seterusnya, mysterious, penuh dengan misteri. Adakah begini? Mysterious atau mysterious? The police are investigating the mysterious deaths of children at the hospital. Baiklah adik-adik,
Anda boleh menggunakan kesemua kosakata ini dalam penulisan esei dan juga pembinaan ayat. Okey, kita berehat seketika. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan bila-bila masa di mana jua, hanya di NTV7. Didik TV KPM. So hari ini kita akan buat aktiviti memfokuskan senaman bahagian atas badan. So, bila kita turun, kita akan rasa resistant daripada TheraBand ini. Okey, nampak tak siku berada dalam 90 darjah. Perfect degree untuk crease. Dan kita akan jumpa lagi di Cergas bersama Jurulatih. Mulai 20 September 2021, Didik TV KPM memperkenalkan jadual kurikulum baru dengan pengisian yang lebih khusus menggunakan pendekatan National Classroom Teaching. Menengah atas bermula jam 8 hingga 10 pagi. Menengah rendah jam 2 hingga 4 petang. Tahap 2, setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 pagi hingga 12 tengah hari, manakala Sabtu dan Ahad bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi. Tahap 1, jam 12 tengah hari hingga 1 petang. Sukses SPM 2021 bermula jam 4 hingga 6 petang dan 8 hingga 9 malam. Prasekolah setiap Sabtu dan Ahad jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Kesemua bahan KPM Perkasaku boleh didapati di laman web seperti berikut. Selamat kembali ke rancangan Mari Bercerita. Baiklah, untuk bahagian seterusnya, kita akan melihat watak dan perwatakan dalam cerpen living. Watak adalah elemen penting dalam cerpen kerana watak yang mendukung sesebuah cerita secara keseluruhan. Watak yang terdapat dalam cerita menimbulkan pelbagai jenis konflik dan ketegangan serta pelbagai jenis resolusi. Alu merupakan anak bongsu dalam keluarganya. Alu digambarkan sebagai anak yang penyayang dan taat akan perintah ibunya. Di samping itu, perwatakan yang ditunjukkan oleh Alu ialah dia bercita-cita tinggi. Dia ingin belajar dalam bidang perubatan dan menjadi seorang doktor. Dia juga sanggup bekerja sambilan di Amerika untuk membayar hutang pada halaman 33 dan 34. Can't we borrow some money, he asked. I'll work in America. Yes, I'll work in a restaurant or something. I know students can do that. I'll send the money back. Alu, anak yang pintar dan berpengetahuan. Dia mencari nama-nama universiti dalam buku, seterusnya menulis surat untuk memohon beasiswa seperti yang terdapat pada halaman 32. All through the rest of that year, he wrote to universities in America, finding their names in books. Selain watak utama, ada dua lagi watak sampingan. Ibu Alu dan penulis. Watak penulis ini menarik kerana dia adalah narrator atau pencerita. Dia adalah anak keempat daripada 5 adik-beradik dan cerita ini dari segi pandangannya. Mari kita tengok watak utama dalam cerita The Rubbish Dump. Joey seorang budak lelaki dari kelas sosial rendah yang tinggal di sebelah lapangan terbang bersama ibu bapanya. Dia bersikap tolak ansur. Walaupun kapal terbang mengeluarkan bunyi yang kuat setiap kali mendarat, tetapi Joey tidak kisah. Adik-adik boleh membaca pada halaman 4 apabila penulis menyatakan bahawa he loved the noise and the roar and the cleverness that made those great machines fly like birds through the sky. Dia seorang yang suka berimajinasi. Impiannya adalah untuk membaca tentang tempat-tempat terkenal di seluruh negara dan mengembara ke tempat-tempat tersebut satu hari nanti. Joey seorang budak yang cerdik dan pandai. Dia membina kapal terbang sendiri walaupun tak berapa cantik. He also worked on his toy car.
And when he got bored with that, he built himself an aeroplane. It was not very good and looked a bit like an old potato, but Joey flew it to Moscow, Tokyo, London, New York and back. Selain itu, dalam cerpen The Rubbish Dump ada lagi satu watak bernama Mazam Bezi. Walaupun beliau mengutip sampah dan berpakaian kotor, tetapi dia bekerja keras untuk meneruskan kehidupannya. Bak kata pepatah, don't judge a book by its cover. Okey, apa kata saya uji anda dengan soalan misteri. Baiklah, kita beralih ke segmen soalan misteri. Mangkuk ini mengandungi soalan-soalan mengenai cerita ini. Soalan dari mangkuk ini adalah untuk menguji pemahaman anda semua terhadap cerpen-cerpen yang telah dibincangkan. Saya akan mulakan soalan berkenaan cerpen Living dahulu. Okey? Mari kita jawab bersama-sama. Jalan menuju kejayaan penuh dengan cabaran. Huraikan cabaran yang terdapat dalam cerpen ini. Okey, berdasarkan cerpen Living, saya bersetuju bahawa jalan menuju kejayaan dilalui dengan cabaran. Alu, seorang pelajar cemerlang di Tanzania, menentang segala kemungkinan dan mencapai impiannya untuk belajar di Amerika. Walaupun ditawarkan beasiswa, ibunya tidak membenarkan Alu pergi. Tetapi Alu tidak pernah melepaskan impiannya dan akhirnya dia berjaya ke Amerika. Sebagai kesimpulan, berdasarkan apa yang telah berlaku kepada Alu, saya setuju bahawa jalan menuju kejayaan penuh dengan cabaran. Alright, next question. Ni menarik. Berdasarkan cerpen yang anda kaji, nyatakan satu watak yang paling disukai anda. Bagi saya, watak yang saya paling suka ialah Ibu Alu. Kenapa? Dia kehilangan suaminya ketika dia baru berusia 33 tahun. Sejak itu, dia tidak mahu berkahwin lagi walaupun beberapa orang memintanya berkahwin dengan mereka. Tanpa mementingkan diri sendiri, dia dapat membesarkan anak-anaknya dengan baik. Okey, sekarang mari kita uji pula pemahaman anda semua untuk cerpen The Rubbish Dump. Alright. Mengapakah orang tua itu dipanggil Mazam Bezi? Why? Orang tua itu dipanggil Mazam Bezi kerana dia apa? Mengutip sampah dan Mazam Bezi bermaksud pengutip sampah. Soalan seterusnya. Mengapakah Joey suka mengutip barang-barang dari lapangan terbang? Why? No? Yes? Joey suka mengutip barang-barang dari lapangan terbang untuk mengubah suai barangan permainannya. Alright, next one. Joey merupakan seorang kanak-kanak manakala Mazam Bezi ialah orang tua. Apakah topik perbincangan mereka apabila bertemu? Jawapan? Mereka bercakap tentang barang-barang yang ditemui di tempat pembuangan sampah dan tempat asal barang-barang tersebut. Bagaimana? Dapat tak jawab semua? Saya harap begitulah. Dan anda betul-betul memahami cerpen kita untuk hari ini. Baiklah semua, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Banyak yang kita telah belajar dalam cerpen Living, nukilan MG Vasanji dan juga Rubbish Dump. The Rubbish Dump karya Steve Chimombo. Saya mengakhiri dengan serangkap pantun. Jarum patah dalam saku, nyamuk masuk dalam kelambu. Banyak-banyak membaca buku, kerana buku jambatan ilmu. Sehingga berjumpa lagi.